Okey, selamat sejahtera semua. Jadi dalam video ni saya akan tunjukkan cara untuk download AnyDesk dan kita gunakan AnyDesk untuk membantu murid secara online untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti tak dapat login Google Classroom ataupun nak sebarang masalah-masalah ICT lah. Okey. Jadi AnyDesk ni adalah satu aplikasi yang sangat berguna untuk terutamanya bagi guru-guru admin okey, sebab kita boleh gunakan apps ni untuk membantu murid-murid yang jauh dari rumah kita. Okey, senang saja asalkan ada connection internet dengan wifi lah ya. Okey, tapi ada jugalah alternatif AnyDesk ni, iaitu TeamViewer yang juga berfungsi untuk mengawal kawalan jauh untuk membantu murid. Tapi hari ini saya cuma akan perkenalkan AnyDesk. Lepas tu saya rasa AnyDesk dia lebih ringan. Okay, dia tidak memakan sebab dia cuma perlu 3.8 MB saja dan tidak perlu install apa-apa pun. Kita download saja boleh terus guna ya. Okey, jadi sekarang ini adalah paparan page official dia. Cikgu pergilah pilih download dan pilih download versi 6. Okey, lepas tu download. Jadi step ni saya akan skip lah sebab saya dah siap download kan. Okey, dah siap download, kita double klik open, akan muncul paparan sebegini. Nampak tak paparan sebegini? Okey, di sini ada ID kita. ID ni untuk kita kena simpan baik-baik ya. Jangan bagi sebarang orang ambil ya. Sebab yang ni kalau kita nak perlukan bantuan dari rakan kita yang lain, kita perlu bagi. Kita boleh screenshot ataupun send invitation email ID ini bagi dia untuk memberi dia kuasa ataupun hak untuk mengakses ke peranti kita. Okey. Manakala kalau kita sebagai guru admin, okey, kita kena minta muridnya install dulu AnyDesk versi mobile ke dalam handphone dia. Okey. Lepas tu dia kena install plugin dia jugalah. Tapi di sini saya tidak akan terangkan lebih perinci. Kalau cikgu nak tahu macam mana nak suruh murid install AnyDesk dalam handphone atau tablet dia, cikgu boleh rujuk ya deskripsi video ini, okey, untuk mendapatkan pautan ke video yang saya mention tadi ya. Okey. Jadi sekarang okey, andaikan saya nak buat satu simulasi lah macam mana kita nak control handphone ataupun smartphone, tablet ataupun laptop, okey, atau laptop murid-murid. Okey, jom kita pergi ke step yang seterusnya. Okey, sekarang bahagian kedua, cara nak control ataupun mengawal handphone ataupun peranti. Langkah pertama kita perlu minta ID daripada murid. Okey, yang dah siap install AnyDesk ya. Okey, sekejap ya, saya buat satu simulasi. Okey, sekarang tengok di sebelah sini, kita boleh nampak bahawa ini adalah paparan peranti murid. Okey, sama juga ada address di sini ya. Suruh murid screenshot ataupun message ID ini untuk cikgu ya. Okey, dan beritahu dia jangan bagi sebarang orang ya, nanti takut ada orang jahat kontrol pula kawal handphone dia ya. Okey, kita perlu beritahu dia secara terang-terang untuk mengelakkan sebarang masalah. Okey, beritahu dia bahawa cikgu akan kawal komputer anda. Okey, 5 minit dan 5 minit ke 2 minit ke, okey, bagi tahu lah dia satu masa. Okey, dan suruh dia jangan close apps ini, kena buka ya, kena buka. Okey, suruh dia jangan sentuh apa-apa. Okey, dah siap dapat ID address dari murid, kita type saja di sini. Okey, type. Okey, saya buat contoh ya, 237.95.062. Okey, kalau dah siap type dah, kita tekan arrow di sini. Okey, jangan tekan yang ini untuk file transfer. Jadi kita connect, tekan arrow connect. Lepas tu kita tunggu. Tengok paparan murid. Yang ni kali pertama murid, kalau kita nak akses murid, handphone murid, dia akan muncul warning sebegini ya. Okey, suruh murid tekan saja I am aware of the risk. Okey, do not show boleh tekan ataupun tak nak tekan pun tak apa. Okey, di sini saya biarkan je, tekan accept. Okey. Dia akan muncul lagi satu pop up. Okey, untuk pastikan lagi, accept sekali lagi. Dan dia akan keluar lagi satu privacy notice. Okey, tekan lagi start now. Sekarang cikgu dah nampak paparan handphone murid di PC cikgu. Lepas tu cikgu boleh kawal. Tengok. Cikgu boleh control, cikgu boleh masuk Google Classroom dia. Cuba cek apa masalah dia, tengok kenapa tak dapat masuk. Okey.
Tapi janganlah cikgu akses ke galeri peribadi dia lah ya, sebab ni kan ada hak peribadi kan. Okey, jadi kita akses saja, tengok apa masalah. Kalau masalah murid dia kata Google Meet dia tak dapat masuk, kita pergi tengok Google Meet. Okey, boleh kita kawal terus. Okey, dari jauh. Okey, tapi ni ada satu kelemahan, sebab kalau wifi dia lambat, okey, mungkin dia ada lag lah. Okey, dia mungkin akan lag. Tengok wifi saya dah cukup, dah kira tak lambat lah, cukup lah, sederhana, tapi tengok dia ada sikit lag juga. Okey, jadi cikgu kena bersabar sikit lah. Okey, di sini saya juga nak memperingat cikgu, kalaulah muncul satu situasi bahawa cikgu dapat masuk ke smartphone, okey, dan masuk dan sehingga sudah nampak paparan dia. Okey, kita sudah nampak AnyDesk. Okey, sekejap ya. Okey, dah masuk sampai sini dah. Kita murid dah siap bagi ID, lepas tu kita dah type ID, lepas tu kita connect, dah masuk sampai sini, tapi kita tak dapat tekan apa-apa. Kita cuma dapat tengok je, tekan-tekan dia tak ada reaksi, tak ada respon. Jadi macam mana kita nak selesaikan? Okey, first, make sure murid-murid kena install dulu plugin dia. Okey, ni desk versi mobile, dia kena install 2 apps. Okey, satu apps, main apps dia, lagi satu plugin dia. Okey, plugin dia akan nanti sistem dia akan beritahu murid secara automatik lah nak install plugin yang mana. Okey, di sini yang benda-benda ni saya juga telah terangkan dalam video yang lagi satu tentang cara install dan guna AnyDesk secara mobile untuk murid. Okey, jadi cikgu boleh juga lihat deskripsi, ada pautannya untuk video tu. Okey, jadi ini yang first problem, suruh diorang cek pastikan ada plugin. Okey, kalau dah install plugin tetap tak boleh nak control, okey, senang saja, suruh murid itu restart handphone dia. Okey, kadang-kala dia memang ada handphone yang baru sikit ke ataupun yang terlalu canggih sikit, dia perlu dah siap install plugin dengan main apps dia kena restart dulu. Okey, dah siap restart, suruh dia connect balik. Okey, suruh dia bagi ID semula, lepas tu cikgu connect balik. Lepas tu masalahnya akan selesai. Itu saja. Okey, jadi inilah tutorial saya yang ringkas, yang mudah, cara menggunakan AnyDesk. Okey, AnyDesk ni boleh digunakan untuk mengawal sebarang peranti, tapi dalam satu syarat. Pertama, kena ada wifi. Kedua, peranti yang kena kawal tu mesti juga ada AnyDesk. Okey, AnyDesk. Okey, lagi satu question yang mungkin cikgu tanya, boleh tak saya guna apps AnyDesk ini untuk mengawal komputer orang lain? Boleh juga. Dia bukan setakat tablet saja. Okey, kita boleh guna laptop untuk mengawal laptop lain, ataupun guna laptop mengawal untuk membuat kawalan terhadap tablet ataupun handphone lain, ataupun kita juga boleh gunakan handphone mengawal untuk membuat kawalan laptop orang lain. Boleh juga buat begitu. Okey, tetapi sebab yang ni ada kena berhati-hati sikit lah, sebab ni ada isu tentang isu kawalan keselamatan. Okey, kenalah cikgu beritahu muridnya. Okey, jangan sesekali bagi connection, allow connection, accept connection dari orang yang tidak dikenali. Okey, jadi biasanya saya macam mana saya buat? Okey, saya akan beritahu murid saya, suruh dia install dulu. Dah siap install semua, plugin semua dah siap. Okey, saya akan beritahu dia, sekarang cikgu akan masuk, okey, ke handphone anda. Anda biarkan, kalau nampak pilih accept. Lepas tu saya bagi tahu dia ID nama saya lah, nama saya ataupun ID saya. Okey, supaya dia dapat pastikan yang itu adalah connection dari saya. Okey, jadi sampai sini sajalah. Okey, kalau ada sebarang pertanyaan, semua cikgu-cikgu semua bolehlah bubuh komen ataupun soalan yang tertanya-tanya tapi dalam video ni saya tidak termention. Okey, bolehlah tulis komen anda, okey, dalam video ini ya, bawah video ni. Okey, lagi satu sebelum saya end up this video, please subscribe video ni dan juga like, dan bolehlah cikgu kongsi-kongsi, panjangkan video ni kepada guru admin yang lainnya supaya dapat membantu cikgu-cikgu. Okey, jadi sampai sini saja. Terima kasih. Bye bye.